Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas. Ya ayuhan nas ittaqullah fusikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala la ta'ala fil kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Hormati pengerusi masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, saf kepimpinan masjid, ibu-ibu, ayah-ayah muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang dianugerahkan pada kita, nikmat kehidupan, disihatkan daripada segala kesakitan, dilapangkan daripada segala kesibukan, diberikan kekuatan, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita pada malam hari ini telah sama-sama menyempurnakan fardu maghrib secara berjemaah. Kemudian kita duduk sebentar dalam satu majlis kuliah tazkirah ilmu yang mana pastinya akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini mengundang barakah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih lagi diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan perjalanan hidup kita. Dan hari ini kita telah pun meninggalkan Rabiul Awal. Allah Subhanahu wa taala memulakan perjalanan hidup kita dalam Rabiul Akhir. Dan mudah-mudahan segala ibadah yang telah kita sempurnakan, amal baik yang telah kita usahakan di sepanjang kehidupan kita diterima, dicatatkan di antara amal-amal soleh yang kita usahakan untuk melayakkan kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita telah meninggalkan Rabiul Awal, mudah-mudahan masih banyak lagi selawat dan salam kita yang kita tujukan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya manusia yang akan menjadi penyelamat bagi semua manusia nanti ketika mana berada di yaumul mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Antara amalan yang paling hebat adalah berselawat. Satu-satunya ibadah yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilakukan oleh para malaikat, kemudian juga dilakukan oleh manusia. Khususnya kita umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya yang namanya selawat. Pada ibadah yang lain hanya diperintahkan oleh Allah untuk kita yang menyempurnakannya. Tapi bila sebut selawat, Allah Taala datangkan ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya aku, kata Allah, aku yang dahulu memulakan solat ini dan memulakan selawat ni, kata Allah. Kemudian ku perintahkan pada malaikatku, kemudian barulah kita ni umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya di antara amalan yang kita perbanyakkan dalam hidup kita selawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan muslimat rahimakumullah, malam ini kita kongsikan satu pesanan ataupun satu wasiat yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada menantu kesayangannya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Rasulullah ni sebelum wafat banyak pesanan ataupun wasiat yang ditinggalkan. Bahkan dia berbeza-beza. Dengan Abu Bakar wasiat dia lain, dengan Umar wasiat dia lain, dengan Uthman wasiat dia lain, dengan Sayyidina Ali lain, dengan Bilal bin Rabah lain, dengan Abu Zar lain, dengan Anas bin Malik lain. Dia tak sama. Bahkan dengan isteri-isteri Rasulullah sendiri pun berbeza. Siti Khadijah lain wasiatnya, Siti Aisyah lain wasiatnya, kemudian Siti Fatimah juga lain wasiatnya. Untuk apa? Untuk sebagai panduan pada kita nanti. Untuk apa? Untuk menyusuri kehidupan kita daripada
bermulanya hidup kita sehinggalah kita kembali balik pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Sayyidina Ali, wahai Ali, maukah aku khabarkan pada kamu, aku ceritakan pada kamu tentang 7 perkara yang akan membinasakan umat aku nanti ketika mana berada di akhir zaman, fil akhir zaman. Kata Rasulullah pada Sayyidina Ali, akhir zaman nanti, fil akhir zaman nanti, ada 7 perkara yang akan membinasakan umat-umat aku. Dan bila sebut akhir zaman, inilah zaman umat yang terakhir, sebab lepas ni tak ada lagi dah. Dunia akan dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Sayyidina Ali sampai pada kita hari ini dan telah pun berlaku dalam kehidupan kita sekarang. Yang ini kita lihat nanti satu persatu. Dan pesanan itu, wasiat itu ditinggalkan pula oleh Sayyidina Ali pada sahabat yang lain. Kemudian ditinggalkan pada tabi'in, ditinggalkan pada tabi'in, ditinggalkan pada para alim ulama, ditinggalkan pada kita, kita tinggalkan pula pada keturunan kita nanti yang akan mewarisi kehidupan ini. Kata Rasulullah, wahai Ali, perkara pertama yang akan membinasakan umatku pada akhir zaman nanti, lemahnya cita-cita mereka untuk mencari akhirat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata Rasulullah, perkara yang membinasakan kita umat akhir zaman ni, yang pertamanya lemahnya cita-cita untuk mencari akhirat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dan apakah perkara itu telah berlaku pada kita akhir ini? Tuan-tuan, kalaulah kita buat perbandingan antara majlis ilmu dengan hiburan, rasa-rasanya yang mana lebih mendapat perhatian daripada manusia? Antara majlis ilmu dengan hiburan. Kita tahu hiburan ni tetap akan mendapat tempat yang pertama. Walaupun kita buat juga majlis ilmu. Bukan tak buat, buat juga. Tapi orang manusia ni, dia sifat dia macam tu. Walaupun kita buat majlis ilmu ni tuan-tuan, dia percuma je. Percuma je, majlis ilmu ni percuma. Tuan-tuan tidak dikenakan bayaran, kita tidak dikenakan sebarang bayaran. Walaupun masa tuan-tuan masuk masjid tadi ada tung. Betul? Tuan-tuan nak bubuh boleh, tak bubuh pun tak apa. Benda percuma yang Allah Ta'ala beri, akhirnya ada ganjaran pahala. Manusia dia tak rebut, tak jadi rebutan pada manusia, walaupun percuma. Tuan-tuan nak bubuh dalam tabung tadi pun boleh, tak bubuh pun boleh, percuma. Tak kena bayar 1 sen pun. Yang kena bayar saya. Kalau tak bayar tak datang lah. Faham lah? Kalau nak bubuh boleh, tak bubuh pun boleh. Benda percuma yang Allah Ta'ala beri, ganjarannya pahala, orang tak rebut. Kita nak tahajud, tak kenakan bayaran pun. Nak baca Quran, nak puasa, tak kenakan bayaran pun. Nak tambah dengan ibadah-ibadah sunat yang lain, tak kenakan bayaran pun. Tapi manusia tetap melarikan diri. Sebab fitrah manusia ni, dia suka buat satu perkara yang di hujung apa yang dia buat, dia nampak apakah ganjaran dia, apa habuan dia, apa imbalan dia. Itu fitrah kita. Sebab tu mungkin kita boleh tukar. Nak datangkan ramai orang ke majlis ilmu, mungkin kita boleh ubah sikit. Habis dia PKPB ni, selesai dah Covid semua ni selesai, insya-Allah Allah Ta'ala angkat semua wabak Covid-19 ni, kita buat lain sikit. Kita beri imbuhan pada sesiapa yang hadir setiap kali kuliah maghrib dijalankan, akan diberikan setiap seorang RM1,000. Kuliah maghrib dapat bila? Selepas solat isyak, bertemu dengan matahari. Saya rasa parking dia sampai dekat tol. Dan kalau pula kuliah subuh, kita bagi 2 kali ganda. Siapa datang hadir kuliah subuh bagi RM2,000 pada setiap seorang. Saya pun tinggal kuliah, datang daripada Sipang Pulai sini, RM2,000. Tu mungkin manusia, sebab nampak ganjaran. Tapi kalau sebut akhirat Allah Subhanahu wa taala, yang ganjarannya pahala, tak dapat apa pun, tak nampak apa pun. Tak nampak apa pun. Pahala ni bentuk macam mana pun kita tak nampak. Tapi tetap ada. Itulah anugerah yang istimewa yang diberikan oleh Allah pada kita atas setiap kebaikan yang kita buat. Beza dengan hiburan. Hiburan ni bayar mahal macam mana pun orang cari. Tuan-tuan buat majlis hiburan, tuan-tuan jemput penyanyi yang hebat-hebat. Jangan ambil yang penyanyi yang grade C nya, ambil grade A. Tuan-tuan buat hiburan, tuan-tuan jemput Jamal Abdillah, contoh.
Saya ingat ada tahun 2018, waktu kawan saya dia buat jamuan hari raya, dia ada kedai, ada syarikat, dia buat jamuan hari raya. Waktu tu dia jemput Jamal Abdillah sebagai penyanyi undangan. Jamal waktu tu nyanyi kalau tak salah saya 4 lagu je. 4 lagu bayaran 20,000. 4 lagu bayaran 20,000. Ustaz sejam 100 lebih je. Faham ni? Jangan marah. Siapa suruh jemput? Ustaz sejam 2 jam, paling tinggi 200, 200 setengah, 1,000 untuk sampai lah. Dia 4 lagu nyanyi bayaran hampir 20,000. Mana nak sebut pada kita lebih banyak dunia daripada akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Lemahnya cita-cita kita untuk cari akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, Allah uji kita sekarang ni dengan COVID-19, betul? Waktu diumumkan pada kita dulu 7 hari bulan akan ada perintah PKPB, ada masjid, ada surau, terus telefon tutup kuliah. Sedangkan SOP tak keluar lagi. SOP tak keluar lagi. Baru cerita je 9 hari bulan kita akan buat PKPB. Kita PKPB ni biasa dah. Tuan-tuan, PKPB sampai pencen. Faham ni apa maksud PKPB? Pagi kerja, petang balik bodoh tu apa? Tu PKPB. Pagi kerja, petang balik. Sampai pencen tuan-tuan. Baru sebutnya nak buat PKPB, ada masjid surau yang terima, ustaz kami tangguhkan terus kuliah. Tangguh kuliah, tutup terus. Sedangkan SOP tak keluar lagi. Belum keluar lagi SOP ni. Ni kita bila sebut je COVID-19 ni, yang jadi sasaran utama dia surau lah, masjid. Tutup. Bahkan bila telah diberikan kebenaran bagi kawasan kuning dan kawasan hijau, zon kuning, zon hijau untuk buat kuliah berjalan macam biasa, ada juga masjid, ada juga surau yang tetap juga tutup kuliah. Yang ini menunjukkan pada kita lemahnya cita-cita untuk mencari akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi ingatkan pada kita tuan-tuan, apa sahaja perkara yang kita buat dalam dunia ni sekecil mana pun dia, niatlah kerana akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan datang malam ini, niatlah kerana akhirat. Sebab bila niat kerana akhirat, niat kerana Allah, dunia akan dapat sekali dengan kita. Tapi kalau niat hanya kerana dunia, takkan dapat akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Sekecil mana pun ibadah yang kita buat, walaupun urusan dunia sekalipun, niatlah kerana akhirat, sebab akan dapat dunia sekali. Contohnya paling mudah macam ni. Tuan-tuan pergi kedai minum, habis kuliah nanti kita pergi kedai. Duduk di kedai tu minta radik satu, betul? Kita minta air radik satu, dia akan bagi air dengan bekas dia sekali, dengan gelas dia sekali. Minta tak bekas? Minta tak bekas? Tak minta bekas pun, minta air je. Radik satu, kita kata. Dia bagi dengan bekas dia sekali. Ada tak minta bekas? Saya nak radik satu, bancur-bancur letak dalam gelas tau. Dia kata saya tahulah, bodoh dia pun. Tuan-tuan minta air je, akan dapat bekas dia sekali. Tapi kalau tuan-tuan minta bekas, minum apa? Saya tak nak minum, saya nak gelas je satu. Dia borak air. Dia tak bubuh air lah, sebab hanya minta bekas. Sebab tu, apa sahaja yang kita buat dekat dunia ni, niatlah kerana akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Akan dapat akhirat Allah, walau sekecil mana pun. Nabi ajar pada kita dah, untuk bagi kuat semangat kita untuk mencari akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi pesan pada kita, 40 tahun berpalinglah, lihatlah akhirat. 50 tahun perbanyakkan dengan solat-solat sunat. Bila sampai 60 tahun kata Rasulullah, kalau boleh jangan tinggal 2 perkara. 60 tahun sampai usia 60 tahun jangan tinggal 2 perkara. Yang pertama, solat berjemaah, jangan tinggal. Yang keduanya, bangun malam, solat malam dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bermula pada 40. Kalau nak buat terus 60 tahun mungkin payah. Sebab tu 40, 50. Ini dia punya latihan dia. Mudah-mudahan 60 tahun istiqamah kita dengan amalan yang kita buat. Untuk apa? Mencari akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Saat kita hari ini tuan-tuan, saat kita hari ini diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan penyakit yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama, lemahnya cita-cita ataupun semangat kita untuk mencari akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, mengutamakan keredaan manusia
lebih daripada keradaan Allah Subhanahu wa taala. Takut pada manusia lebih takut daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Taala turunkan ayat wala tahsyawun nas wahsyawni, kata Allah, jangan takut pada mana-mana makhluk, pada mana-mana manusia, hanya letakkan ketakutan tu pada aku je. Hidup kita tuan-tuan mencari redha Allah, mardatillah. Bila ada redha Allah di dunia, mudah-mudahan akan ada lagi redha Allah di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Bukan takut dengan manusia, takutlah dengan Allah. Kita hari ni ada yang takut pada COVID-19 ni, lebih takut pada Allah Subhanahu wa taala. SOP ni memang buat sungguh-sungguh. Saya tak kata tuan-tuan jangan buat SOP pula. Memang ada orang tu di rumah pun pakai pelitup muka. Punya jaga SOP. Nak keluar daripada pintu rumah pergi pintu pagar depan pun pakai pelitup muka. Jangan main. Bukan buat apa pun, cuci kereta je. Pakai pelitup muka, tapi seluar pendek. Pusat terkeluar, mulut tutup. Jumpa dekat pasar malam, tutup muka. Tapi rambut tak tutup, mulut tutup. Semayang hidup, dia takut pada COVID-19, lebih takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa yang COVID-19 ni juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang pergerakannya dengan izin Allah, asbabnya kita. Tapi janganlah takut pada COVID-19 ni, lebih takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kata tak ada ubat COVID-19 ni, tak ada ubat. Tak ada ubat, sebab tu jangan pergi surau, jangan pergi masjid, tak ada ubat. Di situlah bermulanya COVID-19. Ni kita ditanam dalam minda kita sekarang itu. Sebut masjid, surau, tinggal sekejap. Sebab di situlah bermula merebaknya COVID-19. Ada yang kata tak ada ubat COVID-19. Tuan-tuan, siapa yang yakin COVID-19 ni tak ada ubat, dia yakin sungguh-sungguh dengan perkataan dia, dengan keyakinan, dengan ilmu yang ada pada dia, yakin COVID ni tak ada ubatnya, maka rosaklah akidahnya, gugurlah syahadahnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam dunia ni tak ada satu penyakit pun yang tidak boleh disembuhkan oleh Al-Quran Allah Subhanahu wa taala, melainkan pada dua perkara. Semua penyakit lain ada ubatnya. Syifa'ul linnas. Quran ni penyembuhan bagi penyakit pada semua manusia. Allah Ta'ala tak kata untuk orang Arab, tak kata untuk orang Melayu, tak. Syifa'ul linnas, maknanya tetap ada. Melainkan pada dua perkara memang tak ada ubatnya dalam Quran. Yang mana? Yang pertama, penyakit tua, tak ada ubat. Kalau ada ubat penyakit tua ni, dah beli tak? Satu pil harga dia 1,000. Beli tak? Kita beli, keluar duit KWSP, beli satu pil 1,000. Makan muda jadi 27 tahun. Beli tak cikgu? Beli, saya pun beli. Tapi tak ada, memang tak ada, takkan ada. Ataupun yang keduanya penyakit yang mana? Mati ni tak ada ubatnya. Kalau adalah ubat boleh menyembuhkan orang mati boleh hidup balik, nak beli tak? Syekh beli? Tengok. Belilah walaupun 5,000 ke. Keluar juga duit KWSP, beli 3. Mati makan, hidup balik. Alhamdulillah. Tapi sebab tak ada. Selain pada tu semua ada. Tuan-tuan, kalau diceritakan sekarang di Wuhan, China, antara kaedah perubatannya dengan memakan makanan-makanan sunnah, antaranya makan setiap hari buah tamar. Di Wuhan, China, makan kurma ataupun buah tamar setiap hari dalam jumlah bilangan yang ganjil. Bila sebut ganjil maknanya sebiji pun juga, bersama dengan buah delima. Tu antaranya. Dan mungkinkah memang ini ubat dia? Kalaulah itu izin daripada Allah Subhanahu wa taala, mungkin daripada sudut yang lain, sudut ekonominya Allah Taala nak kembalikan ekonomi umat Islam. Sebab tamar ni dia tak boleh tanam di Afrika tu. Tamar ni dia tak boleh tanam di Eropah biasanya. Biasanya tamar ni ditanam di bumi Arab. Mungkin Allah Taala nak mengembalikan ekonomi umat Islam. Letaklah ketakutan itu pada Allah Subhanahu wa taala. Al-khawf, ar-raja, kita takut dan harap hanya pada Allah. Redha kita hanya pada Allah, bukan mencari redha manusia, tapi carilah redha Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saat kita sekarang ni memang diserang. Betul, satu serangan daripada COVID-19. Dalam satu masa yang lain mungkin juga ada serangan daripada manusia yang tak sukakan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ada serangan daripada musuh-musuh Islam. Ada satu hadis yang lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Yahudi ni
dalam hatinya ada 3 perkara yang paling dia benci. Ketika mana umat Islam mampu melakukannya. 3 perkara ni paling dia benci. Benci yang paling maksimum. Tahap memang kebencian sungguh-sungguh. Sakit hati sungguh-sungguh. Ketika mana umat Islam mampu melakukannya atas 3 perkara. Dan mungkin kau berlaku dah zaman kita. Yang pertama kata Rasulullah, ketika mana di kalangan umatku masih lagi mampu untuk menyebarkan salam. Iaitu pertama, paling dia benci. Ketika mana umat Islam ni mampu untuk menyebarkan salam. Tuan-tuan, kita hari ni salam dah terbatas dah, betul. Kita hanya boleh ucap di bibirnya. Sunnah dia macam mana salam ni? Sebutan dan jabat tangan tu, bahkan pelukan itu, tu sunnah dia. Kita hari ni salam macam tu je. Assalamualaikum tu je. Tu pun salam pula tu kena tengok pula. Kalau yang betul jawab lah. Kalau salah yang tak betul tak payah jawab pun. Kalau salam pun Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita jawab balik Waalaikumsalam. Tu je. Tak boleh dah, hanya boleh sebutnya Assalamualaikum. Nak salam tak boleh dah. Mungkin dengan kaum keluarga kita beranilah, betul. Dengan orang lain tak berani nak salam dah. Tu yang pertama, paling dia benci. Ketika mana di kalangan kamu, umatku kata Allah, masih lagi mampu untuk menyebarkan salam. Paling dia benci adalah hidup. Yang pertama. Yang kedua, ketika mana di kalangan umatku masih mampu untuk melurus dan merapatkan saf ketika solat. Tu yang kedua, paling dia benci. Ketika mana? Ketika kita umat Islam ni masih lagi mampu untuk melurus dan merapatkan saf waktu solat. Paling dia benci. Sekarang dapat tak? Sekarang tak dapat dah, Pak. Tak dapat dah. Dia ada penjarakan. Kita nak buat macam mana? Itu yang terbaik pada kita, SOP yang terbaik. Jangan marah. Hari ni macam-macam kita dengar cerita kan. Orang ni kata ni, orang ni kata ni, orang ni kata, semua tu betul. Semua tu betul. Semua tu betul. Kita nak buat macam ni, itu SOP yang terbaik pada kita sekarang untuk memutuskan rangkaian COVID-19 ni. Yang kedua. Yang ketiga mana? Sebutan yang diucapkan oleh setiap umat Islam pada ketika solat, sebutan mana? Amin. Lagi kuat sebutan amin tu, lagi dia sakit hati. Sekarang ni sebutan amin ni kuat ke tak kuat? Kuat macam mana kalau dah tutup mulut? Macam mana nak kuat kalau dah tutup mulut? Sekarang ni jemaah makin kurang dah, bukan makin ramai. Sebab bila ada penjarakan, maknanya dia akan jadi kurang. Kalau dulu boleh muat masjid ni lebih kurang dalam 1,000 orang, hari ni tak boleh muat 1,000 dah, betul. Sebab ada penjarakan. Maknanya sebutan amin tu mungkin makin kedengarannya makin perlahan. Lagi kuat lagi dia sakit hati. Maknanya 3 perkara yang dulu jadi kebencian pada dia, sekarang ni dapat dah pada dia. Mungkin zaman kita ni telah pun berlaku 3 perkara tu. Paling dibenci oleh orang-orang Yahudi pada umat Islam ketika mana mereka masih mampu untuk melakukannya. Itu yang kedua, maknanya mengharapkan redha manusia lebih daripada redha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, merasakan kehidupannya masih panjang, merasakan kehidupan mereka masih panjang. Itu perkara ketiga yang membinasakan umatku, kata Rasulullah. Merasakan kehidupan masih panjang sehingga menunda-nundakan taubat mereka. Tuan-tuan, sepanjang 3 bulan kita berada dalam tahun baru hijrah Allah Subhanahu wa taala. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Sepanjang 3 bulan itu, berapa kali taubat kita dengan Allah Subhanahu wa taala rasa-rasanya? Ni nak masuk Rabiul Akhir. Berapa kali taubat kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Kita mungkin merasakan umur kita makin panjang, masih panjang. Sebab zaman kita ni dia banyak suplemen dia, banyak makanan tambahan tu. Tonton buka almari tengok vitamin C ada, macam-macam vitamin ada. Pamoga ada, jus Nusantara ada, habatus sauda ada, banyaknya suplemen. Buka almari tu kita tengok, rasa-rasanya 15 tahun sempat lagi ni. Sebab ada makanan tambahan. Sebab tu ada orang yang kata, Ustaz, saya bukan tak nak datang masjid, Ustaz. Tunggulah pencen, bukan lama pun, setahun lagi pencen lah. Saya pencen so saya datang. Dia yakin dia boleh sampai pencen. Takut pencen terus. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Takut pencen terus. Kita rasa hidup kita masih panjang sehingga menunda-nundakan taubat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan ingat, sirah yang menceritakan pada kita asalnya taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Asalnya taubat bukan sekarang, bukan yang mana ada pada kita sekarang ni. Yang ni Nabi minta pada kita, yang ni Nabi minta, Rasulullah minta. Asalnya taubat ni kata Allah, wahai Muhammad, akhir sekali taubat di kalangan umatmu aku terima setahun sebelum tarikh kematian mereka. Itulah kali terakhir taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kalaulah Allah Ta'ala takdirkan kita meninggal pada hari ini. Hari ini berapa bulan? 20 hari bulan 11 tahun depan. Maknanya hari ini 20 bulan 11, 20. Inilah tarikh akhir taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tarikh mati kita 20 hari bulan 11 2021. Maknanya setahun. Setahun itulah tarikh akhir taubat umatmu aku terima. Rasa-rasanya macam mana? Rasa-rasa. Bila dengar tu Nabi merayu pada Allah, wahai Tuhan, wahai Rabb, umat aku ni dia lupa. Dia sibuk dengan dunia. Dia lalai dengan dunia sampai dia lupa pada akhirat. Aku minta dipermudahkan wahai Allah dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahimu. Allah Taala mudahkan. Daripada setahun jadi sebulan. Sebulan pun Nabi merayu lagi. Sebulan pun tak cukup, ya Allah, mudahkan lagi, ya Allah, mudahkan lagi untuk umatku. Mudahkan lagi. Bagi seminggu pun Nabi merayu lagi. Bagi sehari pun Nabi merayu lagi. Akhirnya taubat ni Allah Ta'ala terima selagi mana nyawa belum sampai di bahagian kerongkongan, dan selagi mana matahari belum terbit daripada bahagian barat. Habis itu tak ada dah. Kita rasa-rasanya taubat kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita banyak dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita rasa hidup kita masih panjang dengan kesihatan yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Kita lupa satu perkara yang namanya mati. Mati ni dia bukan syarat dia untuk sakit, tidak. Mati ni bukan syarat dia untuk tua, tak. Mati ni syarat dia bila bertemu janji kita dengan janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup, setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Dan syarat utama untuk mati ni apa? Hidup. Itulah syarat utama untuk mati. Siapa nak mati, dia mesti dihidupkan dulu, barulah ada kematian pada dia. Itu syaratnya. Dan memang syarat tu ada pada kita lah. Sehingga kita lupa. Kita katakan, takkanlah aku sehat ni mati dulu, dia yang sakit lah patutnya mati dulu. Tak, tuan-tuan, ada orang sehat tapi mati dulu. Besok dengar cerita, orang cerita sahabat kita meninggal dah. Bila meninggal? Dalam pukul 2-3 pagi tadi meninggal. Sakit apa? Tak tahu, tiba-tiba meninggal. Oh, sihat-sihat. Malam tadi depan sekali kuliah, ngangguk je, meninggal dah. Meninggal. Bila sebut depan, bulan depan bila ustaz kuliah, dia duduk belakang. Dia takut sebab sebut depan, dia duduk belakang. Kita khabar saja nyangkat dia, ada orang tu duduk belakang sekali nyandur, meninggal pagi esok. Oh, takut dia. Bulan lagi satu duduk tengah-tengah pula. Takut. Nampak sehat je, malam tadi gelak gelak, boleh lepas kuliah pergi minum-minum, meninggal walaupun sehat. Bukan syarat dia sakit. Ada yang sakit sampai sekarang masih hidup. Sakit. Macam mana tahu dia sakit? Anak dia datang masjid, habis solat isyak, minta Tok Imam tolong datang dengan jemaah rumah saya, mak saya panggil sebab saya tengok ayah saya tadi macam nak mati dah. Tolonglah datang baca Yasin. Alhamdulillah sehat. Tok juga datang surau lagi, tok datang masjid lagi. Nazak kali kedua, sakit kali kedua, pergi lagi baca Yasin. Sehat, tok datang masjid. Kali ketiga baru dengar cerita ada kematian. Malam tadi ada kematian. Kita tanyalah siapa yang meninggal? Yang kita baca Yasin ke? Tok. Yang kita baca Yasin tu hidup, Tok Imam yang meninggal. Tok Imam yang baca Yasin tu yang meninggal. Tok Imam sihat, malam tadi baca Yasin kuat, Tok Imam meninggal. Yang sakit tu hidup sampai sekarang, sihat, karaoke lagi. Jalan Simpang Pulai ke Merahilan. Bukan syarat dia sakit, bukan syarat dia tua. Mati ni syaratnya bila bertemu janji kita dengan Allah. Dan sebelum kita kembali balik pada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi ingatkan pada kita untuk memperbanyakkan taubat kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Taubat kita itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, tidak mengamalkan sunnah yang aku tinggalkan, kata Rasulullah. Tidak mengamalkan sunnah yang aku tinggalkan. Tuan-tuan,
Saat kita sekarang ni tak mampu untuk buat sunnah-sunnah yang berat, yang berat, yang besar, kita kekalkan dengan sunnah-sunnah yang kecil. Apa sunnah yang besar? Antara sunnah yang besar yang berat ni, solat dengan merapatkan saf, melurut dan merapatkan saf. Itu antara sunnah yang besar. Sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Rasul. Semayanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku semayang. Macam mana Nabi semayang? Yang pertamanya berjemaah. Yang keduanya melurus dan merapatkan saf. Kita tak boleh buat dah, tu sunnah yang besar. Saat kita tak mampu untuk mempertahankan sunnah yang besar ni, maka berpeganglah dengan sunnah-sunnah yang kecil. Apa sunnah yang kecil yang kita nak pegang, yang kita nak bawa nanti bila bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita sebut hari ni laukana bainana, betul? Ya Allah, rindunya, kasihnya kami dengan Rasulullah, sekiranya Nabi masih ada, sekiranya Nabi masih ada, laukana bainana. Apa sunnah yang kita pegang hari ni? Kita tak mampu dah buat sunnah yang besar, sunnah yang berat. Apa sunnah yang ringan, sunnah yang kecil yang kita nak bawa nanti untuk diakui sebagai umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada orang dihina sunnah ni, tuan-tuan. Kalau tak nak buat sunnah Nabi, itu hak peribadi. Tapi jangan sampai menghina sunnah yang Nabi tinggalkan pada kita. Yaumul mahsyar nanti kita jalan kaki jauh. Daripada bangun di alam barzah untuk menuju ke yaumul mahsyar, kita jalan kaki hampir 500 tahun. Ada yang naik kenderaan, apa yang dikorbankan waktu hidupnya. Ada yang jalan kaki, perjalanan tetap 500 tahun. Sampai di yaumul mahsyar, Nabi pertama yang kita cari apa? Nabi Adam alaihissalam. Minta pertolongan, wahai Nabi Adam, tolong kami. Kami ni anak cucu keturunan kamu, tolong kami, beri kami pertolongan, syafaat. Kata Nabi Adam, aku pun tak boleh nak tolong kamu sebab aku ada dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa izqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aku pun ada dosa dengan Allah. Dosa apa? Makan buah larangan Allah dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Macam mana aku nak tolong kamu? Aku pun ada dosa. Tu kata Nabi Adam, yang dikatakan sebagai dosa, sedangkan para nabi, pada rasul ni dia maksum, terhindar daripada dosa. Tapi kata Nabi Adam, itulah dosa dia. Macam mana aku nak tolong? Aku pun ada dosa, kata Nabi Adam. Habis itu macam mana? Kata Nabi Adam, kita jalan kaki lagi 500 tahun. Jalan kaki, cari siapa pula? Cari Nabi Nuh alaihissalam. Cari Nabi Nuh alaihissalam. Kata Nabi Nuh, aku pun tak boleh nak tolong kamu. Aku pun ada dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa dosa? Apa dosa Nabi Nuh? Kata Nabi Nuh, aku ni Nabi, Rasul yang lama berdakwah. Hampir 1000 tahun. Betul? Lama. Tapi isteri dan anakku tak dengar, tak ikut agama yang aku bawa. Untuk mentauhidkan Allah, dia tak terima agama yang aku bawa. Dan aku rasakan inilah dosa aku paling besar dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Nuh, aku tak boleh nak tolong kamu. Kita jalan kaki lagi 500 tahun. Cari Nabi apa pula yang ketiga? Cari Nabi Musa alaihissalam. Bukan Haji Musa, Nabi Musa. Haji Musa tak pakai lah. Cari Nabi Musa alaihissalam. Cari Nabi Musa. Kata Nabi Musa, aku pun tak boleh tolong sebab aku juga ada dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa dosa Nabi Musa? Tuan-tuan baca sirah, dia pernah tumbuk seorang pemuda sampai mati. Yang tu dikatakan dosa Nabi Musa alaihissalam. Aku nak tolong macam mana? Aku ada dosa dengan Allah. Aku tak boleh tolong kamu, tak boleh bagi syafaat pada kamu. Kita jalan kaki lagi 500 tahun. Jalan kaki lagi 500 tahun. Bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Kata Nabi Isa, aku pun tak boleh tolong sebab aku juga ada dosa dengan Allah. Tuan-tuan, dosa Nabi Isa tak diceritakan. Apa dosa dia dengan Allah? Waktu saya mengaji, lupa kata tuan guru, tak jumpa dalam mana-mana kitab cerita tentang dosa Nabi Isa alaihissalam. Kalau tuan-tuan ada jumpa, tuan-tuan bagi tahu saya. Saya tak jumpa lagi yang diceritakan tentang dosa Nabi Isa. Tapi kata Nabi Isa, aku pun juga ada dosa dengan Allah. Macam mana nak tolong dengan kamu? Akhirnya kita jalan kaki lagi 500 tahun untuk bertemu dengan satu-satunya, the only one, satu-satunya manusia yang boleh memberikan syafaat dan pertolongan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bila kita bertemu dengan Nabi Muhammad, takut-takut nanti bila kita hina sunnah Nabi, Nabi kata, kamu bukan umat aku. Rasa-rasa macam mana? Daripada alam barzah kita jalan kaki daripada satu Nabi ke satu Nabi, bila bertemu dengan Rasulullah, Rasulullah kata, kamu bukan umat aku sebab dekat dunia kamu tak mempertahankan aku pun.
Kamu tak mempertahankan sunnah-sunnah aku pun, bahkan kamu hina sunnah aku. Apa rasa? Rasa-rasa apa rasa? Dok jalan kaki ratusan tahun, ribuan tahun, tiba-tiba Nabi tak akui kita sebagai umatnya. Sebab tu dekat dunia kita memperlehkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau tak mampu untuk buat sunnah yang besar yang berat tak apa, tapi peganglah pada sunnah-sunnah yang kecil yang ringan. Apa sunnah yang kecil yang ringan? Pakai celak. Sunnah yang kecil yang ringan. Lagi apa? Bersugi. Walaupun bersugi ni satu ketiga dulu hampir diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tahulah kalau wajib sugi ni payah nak solat. Setiap kali sebelum solat antaranya wajib untuk bersugi. Kita mana sugi ni jarang tuan-tuan ada. Jarang bersugi nak. Kalau diwajibkan rasa nyentahlah. Yang tak wajib sugi pun tak ramai solat. Apatah lagi kalau wajib sugi. Bila nak solat isyak nanti, Allah sugi tak bawa, pinjam sugi tu imam. Habis sugi tu imam rata. Kata tu imam, kalau kopi ni untunglah aku nanggung sugi koma tiap malam tu imam. Susah tak susah? Kalau tak boleh lagi apa? Ambil sunnah ringannya, simpan janggut. Simpan janggut, sunnah ringan lagi. Apa lagi sunnah ringan? Pakai cincin. Pada 2 jari manis ni pakai cincin, sunnah ringan. Apa lagi sunnah ringan? Potong kuku pada Isnin, Khamis, Jumaat. Sunnah-sunnah yang kecil yang ringan. Saat tak mampu untuk bertahan dengan sunnah-sunnah yang besar. Untuk apa? Sekurang-kurangnya dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, syafaat Nabi ni ada berapa? Rasa-rasanya syafaat Nabi ada berapa? Syafaat Nabi ni ada 3 je. Syafaat Nabi ni ada 3 je. Daripada 3 tu 2 yang terbaik untuk manusia. 1 kalau tuan-tuan dok silakan. Saya cerita je. Syafaat Nabi ni ada 3 je. Ada 3 je syafaat Nabi. Yang pertama, Nabi minta pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk seluruh umatnya masuk ke syurga tanpa hisap. Yang itu syafaat pertama. Masuk ke syurga tanpa dibicarakan di mahkamah Rabbul Jalil Allah Subhanahu Wa Taala. Itu syafaat pertama dan Allah Taala terima. Tapi kata Allah hanya 70,000 je. Hanya 70,000 je yang masuk ke syurga tanpa hisap. Rakyat Perak berapa juta? Rakyat Perak berapa juta? Yang ni masuk syurga tanpa hisap 70,000 je. Daripada umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad. Siapa yang 70,000 ni? Antaranya para Nabi, para Rasul. Tuan-tuan kena ingat, Nabi Rasul ni bukan 313, bahkan ribuan. Yang kita tahu baru 25 je tu. Nabi dan Rasul, bahkan ada lebih daripada itu. Kemudian kaum keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, syuhada, orang yang mati syahid, wali-wali Allah, itu semua yang 70,000 masuk ke syurga 70,000 tanpa hisap. Kalau Allah tak ada di syafaat yang pertama, doa jugalah, ya Allah kita nak juga syafaat yang pertama tu. Kalau Allah tak ada pada syafaat yang pertama, doa untuk syafaat yang kedua. Apa syafaat yang kedua? Setiap seorang daripada 70,000 yang masuk syurga tanpa hisap, dia boleh pilih pula 70,000 orang yang lain. Itu syafaat yang kedua. Setiap seorang daripada 70,000 yang masuk ke syurga tanpa hisap diberikan kebenaran untuk pilih pula 70,000 orang yang lain. Mudah-mudahan kita ada di situ. Sebab waktu dekat dunia kita tolong perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berada di hadapan, berada di belakang para ulama untuk mempertahankan, memperjuangkan agama Allah. Dan ulama tuan guru pilih kita di antara manusia yang dapat pada syafaat yang kedua. Mudah-mudahan, sebab ada kelebihan di situ. Setiap seorang daripada 70,000 boleh pilih pula 70,000 orang yang lain. Itu je yang terbaik. Ada syafaat yang terakhir, yang mana? Yang nombor 3, syafaat yang terakhir. Semua dah masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah masih lagi memikirkan umatnya yang ada dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Patutnya tak payah fikir dah. Patut-patut tak payah fikir lah. Sebab dekat dunia ni aku dah tinggalkan pesan banyak dah, kata Rasulullah. Aku tinggalkan hadis yang paling masyhur. Taraktu fikum amrani lan tadilu ma tamassaktum bihima. Aku tinggalkan pada kamu 2 perkara yang kalau kamu ikut takkan sesat. Yang mana? Quran dan sunnahku. Kenapa tak ikut? Patutnya Nabi tak peduli dah yang masuk neraka dah. Sebab Nabi pesan banyak sangat dah. Patutnya Nabi seronok dengan umatnya dalam syurga. Tapi Nabi masih lagi memikirkan umatnya yang ada dalam api neraka Allah Subhanahu. Minta pada Allah, wahai Allah, wahai Tuhan, wahai Rabb, umat aku sekarang yang sedang diseksa dalam api neraka, ya Allah, keluarkan mereka ya Allah, atas sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ya Allah. Keluarkan mereka untuk mereka juga merasai nikmat syurga.
yang kau janjikan pada umatku. Nabi minta merayu lagi pada Allah. Dan akhirnya Allah Ta'ala terima syafaat yang ketiga. Tapi apa syaratnya? Masuk dulu dalam api neraka sekurang-kurangnya untuk 30,000 tahun. Itu pun yang dipilih hanya orang yang ada imannya dengan Allah. Yang waktu dekat dunianya dia hanya ada iman tapi tak ada ibadah. Dia beriman, yakin tak semua ni perintah Allah? Yakin. Kenapa tak semayang? Saya bukan tak nak semayang, tapi malas lah. Tengoklah kalau rajin esok saya semayang. Saya tahu semayang ni perintah Allah. Ada dosa, ada pahala, ada siksa kubur. Saya semua tahu, semua yakin, semua malas lah. Tengoklah kalau rajin saya semayang. Maknanya dia masih lagi beriman dengan Allah, cuma tak ada ibadah. Sebab tu Nabi pesan, kita datang ke dunia, keluar daripada perut ibu, kita tak ada bawa apa-apa pun. Datang dengan tangan yang kosong dan janganlah kembali juga dengan tangan yang kosong. Tapi kalau kita tanya apa tak semayang? Buat apa semayang? Kan apa-apa semayang pun. Aku tak semayang pun hidup kaya raya, duit banyak. Ini dah tempah kereta baru pula. Picit je dia boleh parking sendiri. Kamu semayang pun tak kaya mana, kuliah mata kata tak kaya mana, pakai gerai libina juga. Baik aku tak payah semayang. Yang ini habislah rosak imannya. Yang ini dia kekal abadah dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sekurang-kurangnya untuk tempoh 30,000 tahun barulah dikeluarkan daripada api neraka untuk merasai nikmat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tu syafaat yang ketiga. Ada sini nak? Ada sini nak? Ada? Tapi ada orang tak apa lah ustaz. Yang penting syurga. Yahoo. Neraka tak, yang penting syurga. Yang ini memang mabuk daun ketum. Dia ndak dulu masuk syurga, tak apa ustaz, yang penting akhirnya ke syurga. Tu je. 3 je syafaat yang ada. 2 tu terbaik untuk kita. Tak sekurang-kurangnya mengekalkan sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, 6, 7 ni saya ceritalah. Sebab dah SOP dia tu dah. Sebab kuliah dipendekkan, bayaran tetap sama. Tu je. Saya baca je. Yang kelima, tidak mengambil pengajaran daripada kehidupan umat-umat yang terdahulu. Maknanya tak ambil pengajaran, iktibar ataupun ibrah daripada kehidupan umat-umat yang terdahulu. Patutnya kita ambil pengajaran. Kalau saya cerita dalam pesanan ini, saya suka kaitkan dengan zaman Nabi Nuh alaihissalam dan zaman Nabi Lut alaihissalam. Zaman Nabi Lut, tuan-tuan, ada satu kaum lelaki yang suka dengan lelaki, betul? Sehingga Nabi Lut minta pertolongan Allah. Allah Ta'ala turunkan malaikat. Malaikat pula diburu oleh puak-puak tu. Punyalah teruk. Allah Ta'ala turunkan malaikat berubah jadi bentuk manusia. Dia pula diburu. Waktu tu perempuan tidak dipandang walau sebelah mata oleh kaum ini yang suka sesama sejenis. Itu zaman Nabi Lut alaihissalam. Zaman kita ni ada berapa jenis? Rasa-rasa ada berapa jenis zaman kita? Laki dengan laki ada tak? Ada. Perempuan dengan perempuan ada tak? Ada. Laki yang ubah jadi perempuan ada tak? Dah nak kahwin dah dengar ceritanya. Tak tahu dah siapa jadi tok kadi dia. Faham ni? Perempuan yang jadi laki ada, laki yang jadi perempuan pun ada. Zaman kita ni ada 4. Bahkan mungkin lebih pada tu. Zaman Nabi Lut ada 1 je. Transgender waktu tu ada 1 je. Tapi bila balasan ni Allah Ta'ala berikan, Allah Ta'ala tanam puak ni hidup-hidup dalam bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Zaman kita banyaknya transgender. Kalau Allah Ta'ala turunkan bala, rasa-rasa macam mana? Rasa-rasa macam mana? Lebih teruk tak pada tu? Sebab tu Nabi kata ambillah pengajaran daripada umat-umat yang terdahulu. Bahkan sama juga dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam. Walaupun kita ni umat istimewa, umat yang terakhir, tapi dibenarkan memasuki syurga lebih dahulu daripada umat-umat yang terdahulu daripada kita. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, tubuh badannya tergadai kerana syahwat dunia. Maknanya dunia masih lagi mencari buruan. Maknanya dalam hidup ni Allah Ta'ala tanamkan dalam hatinya salah satu daripada 4 penyakit. Kata Rasulullah dalam satu hadis riwayat Imam At-Tabrani, antara 4 penyakit itu salah satunya kehendak dunia yang tak pernah puas-puas. Dia nak juga. Orang tak nak pun dia nak juga. Faham ni? Faham bagus. Dia nak juga, nak dunia tu dapat pada dia. Yang ni yang kita takut ni. Penyakit kehendak dunia yang tak pernah puas. Tergadai tubuh badan kita pada dunia. Kemudian yang terakhir,
Terlalu menurut hawa nafsu yang tidak terkawal. Terlalu menurut hawa nafsu yang tidak terkawal. Bila sebut hawa nafsu, dia besar tuan-tuan. Dia banyak. Hawa nafsu ni banyak. Tapi hawa nafsu yang paling besar atas 3 perkara. Yang kita sebut 3 ta. Harta, tahta dan wanita. Yang itulah yang Allah Ta'ala uji pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga diturunkan suratul Kafirun untuk membezakan antara agama dengan agama. Waktu tu Abu Lahab dengan Abu Jahal ni setuju bagi semua pada Rasulullah. Kamu nak kuasa, kamu ambil kuasa. Kamu nak tahta, ambil. Kamu nak kekayaan, ambil. Tapi syaratnya kongsi agama. Kata Abu Lahab, wahai Muhammad, hari ni kita janganlah bergaduh pasal agama ni, kita kongsi je agama ni. Hari ni kami ikut kamu, sembah Tuhan kamu Allah. Besok kamu lah ikut kami, sembah Tuhan kami Lata dan Uzza, berhala yang paling besar. Nabi diam, tak bagi jawapan sebab belum diturunkan wahyu oleh Allah. Sehingga diturunkan, didatangkan suratul Kafirun untuk membezakan. Ada di antara kita nafsu dia lebih pada harta. Ada orang nafsu dia lebih pada kuasa. Ada orang nafsu dia lebih pada wanita. Ada orang nafsu dia lebih pada hiburan. Ada orang nafsu dia lebih pada maksiat, judi dan sebagainya. Dan nafsu ni dia takkan mati selagi mana kita belum lagi dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi ajar pada kita untuk melenturkan nafsu kita, untuk melemahkan nafsu kita, maka diperbanyakkan dengan puasa-puasa sunat. Itu di antara kaedah yang paling berkesan untuk melembutkan nafsu yang ada pada kita. Sebab dia takkan mati selagi mana manusia belum lagi dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara 7 perkara yang akan membinasakan umatku pada akhir zaman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita buatlah perhitungan, dan apakah 7 ni telah pun berlaku pada zaman kita ni. Kalau telah berlaku, mudah-mudahan dijauhkan daripada kita, mudah-mudahan kita selamat daripada 7 perkara ini untuk kembali balik pada Allah dalam keadaan kita redha pada Allah dan Allah Taala juga redha pada kita. Radhiyallahu anhum wa radu'an zalika liman khasyya rabbah. Aku redha pada kamu, kata Allah, dan kamu redhalah padaku, kembalilah kamu padaku atas apa yang telah kamu usahakan untuk ditempatkan di syurga Allah Subhanahu. Mudah-mudahan ada manfaat apa yang kita bincangkan dalam waktu yang terbatas ini. Tuan-tuan, mudah-mudahan ada kebaikan. Yang baik tuan-tuan ambil, yang salah dibuang jauh-jauh daripada kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Taala terima ibadah kita yang telah lalu, dan Allah Taala terima lagi ibadah-ibadah kita yang akan datang, untuk ditempatkan dengan rahmat kasih sayang Allah berada di syurga Allah Subhanahu, untuk bertemukan dengan kekasih kita yang menjadi kekasih Allah Subhanahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk dipertemukan dengan para nabi, pada rasul lain, bersama dengan orang-orang yang kita sayang, yang kita cinta, ditempatkan di syurga Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala, kelemahan kekurangan sifat kita sebagai manusia biasa ditangguhkan dengan tasbih kifarah dan suratul subhanahu. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.